إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang berjaya serta selamat di dunia dan di akhirat. Sidang jamaah yang dirahmati, sebagai orang yang beriman dengan qada dan qadar, kita wajib percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya kuasa yang menentukan segala-galanya. Dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah, kita hanya mampu merancang, Allah jualah yang akan menentukan pengakhirannya. Yakinlah bahawa satu perkara yang telah, sedang dan akan berlaku, semuanya tertakluk di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Justru apa sahaja yang terjadi di dunia ini, semuanya berjalan sesuai dengan ilmu dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-51 yang dibacakan tadi, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kamu sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami, dan dengan kepercayaan itu maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Kita telah pun memasuki bulan Safar, bulan kedua dalam takwim hijri selepas daripada bulan Muharram. Namun amat menyedihkan sekiranya terdapat masyarakat yang masih lagi terbelenggu dengan amalan-amalan dan kepercayaan karut dalam bulan Safar. Antara kepercayaan karut masyarakat kita adalah seperti mandi safar, untuk mengelakkan bala, larangan berkahwin, kerana ditakuti kedua-dua pasangan akan dibebani hutang yang banyak. Beranggapan bahawa bayi yang lahir pada bulan Safar akan bernasib malang. Bahkan ada yang mengadakan salat hajat dan puasa khusus pada hari-hari tertentu dalam bulan Safar, semata-mata untuk tujuan menolak bala, musibah dan seumpamanya. Ingatlah bahawa tidak ada hari, tidak ada bulan atau tahun yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kepada sial dan malapetaka seperti mana kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah dahulu. Ketahuilah bahawa amalan dan kepercayaan seperti ini jelas bercanggah dengan syariat Islam, serta boleh menyebabkan rosaknya akidah kita. Renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahmatullahi alaih daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man raddathu at-tiratu min hajatin faqad asyrak. Qalu ya Rasulullah ma kafaratu dhalik? Qala ay yaqula ahaduhum Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Sesiapa yang menangguhkan hajatnya kerana tayra, iaitu ataupun at-tira, ramalan buruk kerana sesuatu, maka dia telah berbuat syirik. Para sahabat baginda bertanya, wahai Rasulullah, apakah penebus anggapan itu?
Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah seorang daripada kamu menyatakan, Allahumma la khaira illa khairu. Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan yang ditentukan oleh Engkau. Wala tayra illa tiru, dan tiada kecelakaan kecuali apa yang telah ditakdirkan Engkau. Wala ilaha ghairuk, dan tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, syirik merupakan jarum halus yang datang dalam masyarakat umat Islam. Ianya bukan berlaku hanya di dalam masyarakat ataupun di dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ianya dilakukan bukan oleh mereka yang tidak punyai ilmu keagamaan. Perlu dibezakan antara kufur menafikan kewujudan Tuhan dan syirik, yaitu menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Syirik timbul dengan mengiktiraf Allah Azza wa Jalla, tetapi menyatakan bersama dengan ketuhanan kerajaan Allah itu adanya makhluk yang mampu untuk menyelamatkan kita daripada sesuatu musibah atau memberikan manfaat di atas apa yang akan berlaku. Maka sebab itulah apabila kita melihat seperti yang disebutkan tadi berlakunya Safar, ataupun menganggap bahawa pada bulan Safar seperti ini membawa kepada kecelakaan, amat dikenali di kawasan semenanjung barat, semenanjung kita ini. Berpuluh tahun dahulu kelompok agamawan melakukan upacara-upacara membuang sial seperti mandi Safar untuk menghapuskan dan menghalang kesialan berlaku kepada umat Islam. Ia tidak dilakukan oleh orang-orang biasa di tepi jalan. Ia dilakukan oleh mereka yang berpakaian dengan pakaian agama, yang mempunyai gelaran dengan gelaran agama, yang dikenali dengan panggilan-panggilan agama, tetapi mereka tetap terperangkap di dalam amalan syirik. Ia bukan satu amalan yang baru. Antara menjadi objektif utama penurunan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, selepas diutuskan bapa dan moyang kepada kemanusiaan ini, iaitu Adam alaihi salam, beberapa kurun berjalan, dan kemudian manusia mula menyembah berhala. Antara kesyirikan utama yang direkodkan oleh Al-Quran, seperti yang dirakamkan di dalam surah Nuh ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bagaimana ada 5 orang yang dianggap saleh dan tokoh keagamaan yang mati. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Yang mana mereka 5 ini dikenali dengan orang saleh dalam kaum Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Selepas kematian mereka dibentuk statue, dibentuk patung bagi mereka. Sebahagian mufassir menceritakan bagaimana apabila lalu di hadapan patung itu, mereka kata termotivasi melakukan amal ibadah yang saleh. Asalnya mempunyai semangat dan objektif yang baik. Berjalan waktu demi waktu sehinggalah mereka menyembah patung 5 tokoh saleh yang disebutkan dalam surat Nuh alaihi salam. Dan itulah juga yang berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kala ikhtiar yang dilakukan, berjumpa dengan bomoh itu, berjumpa dengan bomoh ini, apa yang berlaku adalah kita menganggap bahawa saya berikhtiar, ustaz, saya melakukan sesuatu, tetapi ikhtiar itu dilarang dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Al-Imam Nawawi menyebutkan bagaimana orang yang kehilangan barang berjumpa dengan Al-Arraf, berjumpa dengan orang yang menjadi dukun mengetahui barang hilang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang bertemu dengan arraf dan kahin, dukun dan juga bomoh kehilangan barang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan dia percaya di atas apa yang disebutkan, maka dia telah pun menjadi kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang tidak kecil, hadirin mukminin yang dirahmati Allah. Kerana apa? Sesiapa yang mati tidak sempat untuk bertaubat daripada kesyirikan itu,
dia tidak akan kembali ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Dosa syirik yang dilakukan walaupun oleh orang agama itu tidak terampun dan tidak akan membawanya ke dalam syurga Allah. Berzina, minum arak dan melakukan dosa-dosa yang besar ini adalah haram di sisi Islam. Tetapi pelakunya tidak akan menyebabkan dia menjadi kafir, tetapi syirik akan membatalkan keseluruhannya. Itu ditekankan oleh Allah Azza wa Jalla sendiri dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48. Innallaha la yaghfiru an yushraka ma duna dhalik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan sesiapa yang mensyirikkannya dengan sesuatu dan mengampunkan selain daripada itu. Sekiranya kita pernah melakukan sesuatu yang mensyirikkan kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dan juga kembali semula kepada yang benar berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan syahadah yang terbaik, kerana selepas daripada kematian semua itu tidak akan memberikan apa-apa manfaat sama sekali. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Islam telah menegaskan bahawa segala tanggapan bulan Safar sebagai bulan yang penuh dengan musibah dan bencana adalah tidak benar. Justru mimbar mengambil kesempatan ini untuk menyeru para jamaah sekalian agar menjauhkan diri daripada sangkaan atau kepercayaan tersebut, supaya kita tidak terjebak dengan perbuatan yang membawa kepada syirik. Marilah kita memperbanyakkan amalan saleh yang dianjurkan Islam, bukan sahaja di bulan ini, malah di setiap bulan yang kita lalui. Tingkatkan ilmu pengetahuan mengenai akidah dan syariat yang akan menjadi benteng daripada amalan-amalan yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Sebagai ketua keluarga, kita juga bertanggungjawab untuk memastikan setiap ahli keluarga senantiasa terpelihara akidah dan ibadah mereka daripada perkara-perkara syirik yang merosakkan. Semoga kita senantiasa dilindungi dan dipelihara Allah Subhanahu wa taala daripada terjerumus dengan kepercayaan dan amalan karut yang membawa kepada kebinasaan. Marilah kita renungi firman Allah taala dalam suratul Furqan ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Tuhan yang menguasai pemerintahan langit dan bumi dan yang tidak mempunyai anak serta tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintahannya, dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan kepada keadaan makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة مع المصلين. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, mimbar menyeru agar para jamaah mengulurkan sedekah jariah kepada tabung yang disediakan bagi tujuan melaksanakan aktiviti pengimarahan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga sedekah kita itu dihitung oleh Allah sebagai sebahagian sedekah jariah yang pernah kita lakukan semasa hayat. Wa'lamu anna Allah Subhanahu wa taala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-muqarrabin. Faqala Allah ta'ala mukhbiran wa amiran bil mu'minin Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواج نبينا المطهرات وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة مليكنا
ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wakadzalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajjah. Allahumma atil umrahu مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل ماليزية وسائر بلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة رخية يا رؤوف بالعباد. اللهم اعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.